Fi Zilalil Quran, karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Pentafsiran ayat-ayat 81 hingga 83. Selepas itu, Al-Quran menggambarkan hakikat pertalian di antara angkatan para rasul dan risalah-risalah yang menjunjung perjanjian Allah. Dan hakikat ini menyarankan bahawa perbuatan enggan mengikut risalah yang terakhir itu adalah satu perbuatan yang fasik dan terkeluar dari perjanjian Allah dan undang-undang alam buana seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kenangilah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Segala apa saja yang aku telah kurniakan kepada kamu dari kitab suci dan hikmah, kemudian datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan kitab suci yang ada di tangan kamu, hendaklah kamu beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku yang berat itu? Jawab mereka, kami mengakui. Allah berfirman, jika demikian, maka saksikanlah, wahai para rasul, bahawa aku juga turut bersama kamu menjadi para saksi. Ayat 81. Barang siapa yang berpaling selepas itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Ayat 82. Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, sedangkan seluruh penghuni langit dan bumi tunduk dan menyerah kepadanya, baik secara sukarela maupun secara terpaksa, dan kepadanya mereka sekalian dikembalikan. Ayat 83. Perjanjian Allah dengan setiap rasul. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengadakan satu perjanjian yang hebat dan besar, dan dia sendiri menjadi saksinya. Kemudian dia jadikan seluruh rasulnya itu sebagai saksinya. Dia berjanji dengan setiap rasul, iaitu apabila rasul itu dikurniakan kitab dan hikmah, kemudian datang selepasnya seorang rasul yang mengesahkan apa yang dibawa olehnya, di mana dia pasti beriman kepadanya dan membantu perjuangannya dan mengikut agamanya. Inilah yang dijadikan Allah perjanjian di antaranya dengan setiap rasul. Pengungkapan Al-Quran ini memuatkan zaman-zaman yang berturutan yang memisahkan di antara para rasul itu dan mengumpulkan seluruh mereka dalam satu pemandangan sahaja, di mana Allah berbicara dengan mereka sekaligus. Apakah mereka mengakui perjanjian Allah yang berat itu dan menerimanya dengan patuh? Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku yang berat itu? Lalu mereka menjawab. Jawab mereka, kami mengakui, kami mengakui. Lalu Allah yang Maha Mulia saksikan perjanjian ini dan menyuruh para rasul menjadi saksinya. Allah berfirman, jika demikian, maka saksikanlah, wahai para rasul, bahawa aku juga turut bersama kamu menjadi para saksi. Ayat 81. Inilah satu pemandangan yang sungguh hebat dan agung. Ia dilukiskan oleh pengungkapan Al-Quran yang membuat hati gemetar dan putus-putus degupannya apabila melihat pemandangan itu di hadapan Allah Pencipta yang Maha Besar dan melihat sekalian para rasul berkumpul. Di dalam bayangan pemandangan ini, angkatan para rasul yang mulia itu kelihatan bersambung-sambung, bantu-membantu satu sama lain, taat dan patuh pada arahan ilahiyah yang tinggi dan mewakili hakikat agama yang sama yang telah dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadi landasan hidup umat manusia. Dan hakikat agama itu tidak menyeleweng, tidak berbilang-bilang, tidak bertentangan dan tidak bercanggahan. Hakikat agama itu hanya diserahkan kepada seseorang yang terpilih di antara para hamba Allah, kemudian selepasnya diserahkan pula kepada
seorang yang terpilih, yang baru, dan menyerahkan dirinya bersama hakikat itu kepada saudaranya yang baru datang itu. Oleh itu, seorang Nabi tidak mempunyai apa-apa kepentingan peribadi dalam tugas kenabian ini dan tidak mempunyai apa-apa tujuan untuk kemegahan diri. Malah dia hanya seorang hamba yang dipilih Allah untuk menjadi hamba yang menyampaikan risalahnya. Dan Allah lah yang memindahkan langkah-langkah dakwah ini di antara generasi-generasi manusia. Dialah yang memimpin angkatan itu dan mengendalikannya mengikut kehendak masyiahnya. Dengan perjanjian dan kefahaman itu, ini bersihlah agama Allah dari kefanatikan pribadi, kefanatikan Rasul terhadap dirinya, dan kefanatikannya terhadap pengikut-pengikutnya, dan kefanatikan pengikut-pengikutnya terhadap aliran agama mereka. Kefanatikan mereka terhadap diri mereka sendiri dan kefanatikan mereka terhadap kaum mereka. Malah seluruh urusan dalam agama yang sama dan tunggal ini adalah tulus dan bulat kepada Allah yang Maha Esa. Itulah agama yang sama yang berturut-turut dibawa oleh angkatan para rasul yang mulia itu. Di dalam bayangan hakikat ini, kaum ahli kitab yang tidak ikut beriman pada Rasulullah SAW yang terakhir tidak ikut membantu dan menyokongnya kerana berpegang dengan agama mereka, bukan berpegang kepada hakikatnya, kerana hakikat agama mereka memang menyeru mereka supaya beriman pada Rasul yang terakhir dan menyokongnya. Mereka menentang atas nama agama mereka semata-mata kerana fanatik terhadap diri mereka, tetapi ditunjuk dengan bentuk fanatik terhadap agama mereka. Sedangkan para rasul mereka yang telah membawa agama itu kepada mereka telah pun mengikat perjanjian yang berat dengan Allah dalam satu perbandangan yang amat besar. Di dalam bayangan hakikat ini, kaum ahli kitab yang tidak beriman itu kelihatan menyeleweng dari pengajaran-pengajaran para anbiya mereka, menyeleweng dari perjanjian Allah dengan mereka, dan seterusnya meleweng dari undang-undang alam buana, seluruhnya yang patuh kepada penciptanya dan taat kepada undang-undangnya dan undang-undang alam buana yang dikendalikan dengan perintah Allah dan kehendak masyiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berpaling selepas itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Ayat 82. Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, sedangkan seluruh penghuni langit dan bumi tunduk dan menyerah kepadanya, baik secara sukarela maupun secara terpaksa, dan kepadanya mereka sekarang dikembalikan. Ayat 83. Yang tiada siapa yang enggan mengikut tiada siapa yang enggan mengikut Rasul ini, melainkan orang-orang yang menyeleweng. Yang tiada siapa yang enggan mengikut agama Allah, melainkan seorang yang ganjil di alam al-wujud yang amat besar ini, dan sumbang di tengah-tengah alam buana yang taat dan patuh kepada Allah. Agama Allah ini hanya satu saja. Ia dibawa oleh sekian rasul, dan di atas agama inilah mereka berjanji seia sekata, dan janji Allah itu hanya satu yang diikati Allah dengan sekian rasul. Beriman kepada agama yang baru, mengikut rasulnya, menyokong undang-undang dan peraturannya yang mengatasi segala undang-undang dan peraturan yang lain yang merupakan penunaian terhadap janji ini. Oleh itu, sesiapa yang enggan menerima Islam bererti enggan menerima agama Allah seluruhnya dan mengkhianati seluruh janji Allah. Islam yang wujud untuk menegakkan undang-undang dan peraturan Allah di bumi dan mengikutinya dengan tulus ikhlas, itulah undang-undang alam al-wujud. Itulah agama bagi setiap yang hidup di alam al-wujud. Itulah gambaran Islam dan penyerahan diri yang sempurna dan mendalam, iaitu satu gambaran sejagat yang memikat perasaan
dan menggentarkan hati nurani, gambaran undang-undang yang berkuat kuasa dan memerintah, yang memulangkan segala sesuatu dan sekalian yang hidup pada undang-undang dan peraturan yang sama dan tempat kembali yang sama. Dan kepadanya mereka sekalian dikembalikan. Penghujung ayat 83. Mereka tidak dapat mengelak diri di akhir perjalanan hidup dari kembali kepada Allah pengadil yang maha kuasa, maha pentadbir dan maha mulia. Sistem hidup ilahi selaras dengan undang-undang alam. Manusia tidak dapat menghindarkan diri apabila ia ingin mendapat kebahagiaannya, kesenangannya, ketenteraman hatinya dan kebaikan keadaannya dari kembali kepada sistem hidup yang diatur oleh Allah untuk dirinya, untuk peraturan kehidupannya dan peraturan masyarakatnya, supaya selaras dengan undang-undang alam buana seluruhnya. Oleh itu, manusia tidak boleh bersendirian membuat sistem hidup sendiri yang tidak selaras dengan undang-undang alam buana yang diciptakan oleh Allah, sedangkan dia sendiri terpaksa hidup dalam ruang lingkup alam buana yang berurusan dengan undang-undang alam buana. Penyelarasan manusia dalam peraturan hidupnya, iaitu dalam kefahamannya dan pemikirannya, dalam perasaannya dan dalam realitinya, dan hubungan-hubungannya dengan undang-undang alam buana, itulah satu-satu yang dapat menjamin tercapainya kerjasama dengan kekuatan alam yang besar, bukannya bertentangan dengannya. Karena apabila ia bertentangan dengannya, ia akan musnah dan hancur, atau dia tidak dapat sama sekali melaksanakan tugas khalifah di bumi ini seperti yang dikurniakan Allah padanya. Tetapi apabila manusia dapat menyelaraskan dirinya dan bersefahaman dengan undang-undang alam buana yang menguasainya dan menguasai setiap yang hidup, maka dia akan dapat mengetahui rahsia-rahsianya, mengguna dan memanfaatkan dengan cara yang dapat memberi kebahagiaan, kesenangan dan ketenteraman kepadanya, dan menghindarkan dirinya dari ketakutan, kegelisahan dan pergaduhan. Dia dapat memanfaatkan, bukannya membakar diri dengan api alam, tetapi dia dapat memasak dengannya, memanaskan udara dan menerangi kegelapan dengannya. Fitrah manusia dari semula jadi lagi selaras dengan undang-undang alam buana. Ia patuh pada Tuhannya sebagaimana patuhnya segala sesuatu dan setiap yang bernyawa. Oleh itu, apabila manusia mengeluarkan dirinya dengan sistem hidupnya yang dibikin sendiri dari undang-undang itu, maka dia bukan sahaja berlanggar dengan alam buana, malah pertama-tama dia berlanggar dengan fitrah yang ada dalam dadanya. Akibatnya, dia akan menderita, merana, bingung dan resah gelisah. Dia akan hidup sama seperti hidupnya umat manusia yang sesat dan sengsara pada hari ini dalam aspek kerohanian ini, walaupun mereka mencapai segala kejayaan ilmiah dan segala kemudahan tamadun kebendaan. Umat manusia pada hari ini mengalami kekosongan jiwa yang teruk. Umat manusia pada hari ini mengalami kekosongan yang amat pahit, iaitu kekosongan jiwa mereka dari hakikat keimanan yang tidak mampu ditanggung oleh fitrah mereka, dan kekosongan hidup mereka dari undang-undang dan peraturan Allah, iaitu undang-undang dan peraturan yang menyelaraskan di antara harakat mereka dengan harakat alam buana yang menjadi gelanggang hidup mereka. Umat manusia pada hari ini sedang mengalami kepanasan yang amat terik kerana hidup jauh dari payangan teduh yang lembut. Mereka juga sedang mengalami kerosakan dan kebejatan yang merunsingkan kerana mereka bergelimang dalam kerosakan dan berada begitu jauh dari jalan yang lurus dan bukan yang dilalui orang. Oleh sebab itulah mereka mengalami kecelakaan, kegelisahan, kebingungan dan keadaan yang tidak tenteram. Mereka merasa kekosongan
kelaparan dan kehampaan. Mereka melarikan diri dari kenyataan ini dengan menagih candu, ganja, minuman-minuman keras, gerak dengan kepantasan kegila-gilaan, melakukan adventure-adventure yang tolol, memperlihatkan ciri-ciri yang ganjil dalam gerak-geri pakaian dan makanan. Walaupun mereka berjaya mencapai kemakmuran kebendaan, pengeluaran yang banyak, kehidupan yang sedang lenang, dan masa lapang yang banyak, malah kekosongan, kegelisahan, dan kebingungan itu semakin bertambah banyak dirasai mereka setiap kali bertambahnya kemakmuran, kebendaan, pengeluaran tamadun, kemudahan cara-cara hidup. Kekosongan yang amat pahit ini memburu umat manusia seperti momok-momok yang menakutkan. Ia memburu mereka dan mereka lari darinya, tetapi kemudian ia berakhir dengan kekosongan yang amat pahit juga. Setiap orang yang melawat negeri-negeri yang kaya di bumi ini, maka kesan yang pertama yang akan terterap dalam hatinya ialah bahawa kaum di negeri itu sedang lari dari bayang-bayang sendiri yang memburu mereka. Mereka lari dari diri sendiri, dan dengan cepat kemewahan, kebendaan dan kesenangan fizikal yang dinikmati mereka hingga ke tahap bergelimang dalam lumpur itu memperlihatkan berbagai-bagai penyakit saraf dan jiwa, berbagai-bagai kelakuan yang ganjil, kegelisahan, sakit, gila, penagihan minuman-minuman keras, berbagai-bagai jenis dadah, jenayah dan kekosongan hidup dari segala pemikiran yang mulia. Mereka tidak menemui diri mereka kerana mereka tidak menemui matlamat kewujudan mereka yang sebenar. Mereka tidak menemui kebahagiaan mereka kerana mereka tidak menemui sistem hidup ilahi yang menyelaraskan harakat mereka dengan harakat alam buana dan menyelaraskan di antara peraturan hidup mereka dengan undang-undang alam al-wujud. Mereka tidak menemui ketenteraman mereka kerana mereka tidak mengenal Allah yang kepadanya kelak mereka akan dikembalikan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.